Ya, Yang Hormat Ipoh Timur, keputusan yang buat oleh Tan Sri tadi masih 10 minit seorang bercakap, Yang Hormat. 10 minit? Ya. Ada itu keputusan? Ya, telah dibuat tadi. Itu undang-undang ini mustahak. Ya, saya tahu, Yang Hormat. Ya. Yes. Tak boleh meringankan isu ini. Kan betul, rang undang-undang perlindungan Whistleblowers Protection Act. Kita mula dengan satu message, satu news flash. Kinabatangan MP Bong Mokhtar Radin pleaded guilty at the Gombak Timur Lower Sharia Court to committing polygamy without the court's consent. Ada ini jatuhkan kepada tindakan yang tidak wajar, yang ada dah mahu dilarangkan oleh rang undang-undang ini, atau kelakuan oleh kerana adalah peruntukan 4 disclosure relating to a member of parliament and state legislative assembly. Apa itu tindakan yang tidak wajar mengenai ahli-ahli parlimen dan ahli DUN? Adakah tabiat minum menjadi satu tindakan yang tidak wajar oleh kerana ini menjadi satu isu yang besar di Ulu Selangor by election, bahawa calon Pakatan Rakyat Dato' Zahid Ibrahim dulu ada minum, dan ini disifatkan sebagai kaki betul. Apa itu kaki betul? Adakah berani setiap ahli-ahli parlimen di sini, UMNO atau parlimen Muslim UMNO, atau ketua menteri, ketua pemuda UMNO, atau menteri menteri dalam jabatan Perdana Menteri pada Rengas, mungkin ini sebab dia tidak ada di sini, atau yang berhormat menteri dalam negeri, atau yang amat berhormat Perdana Menteri, atau yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri rela kata bahawa dahulu apabila mereka muda tak pernah minum. Dan adakah ini contoh dalam kelakuan ini? Dan adakah itu kesilapan bahawa mereka ada minum dahulu tak layak untuk menjadi ada apa-apa elective office? Kalau begitu, adakah semua ahli-ahli parlimen, menteri-menteri, Perdana Menteri kalau ada minum di dahulu, adakah mereka resign? Kalau begitu, saya percaya separuh atau lebih daripada separuh kabinet akan kosong. Ya, cepat sedikit saja. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa Datuk Zahid Ibrahim secara jujur, ikhlas memberikan pengakuan dan dia telah memohon keampunan? Jadi adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa mereka-mereka yang pernah minum sekali dengan Datuk Zahid juga harus tampil ke hadapan membuat pengakuan yang terbuka seperti Datuk Zahid? Ya, ini penting. Kalau kita mahu mereka semua yang ada minum hilang kelayakan, kita pun hilang duta Malaysia kepada United States, dan perlu satu pilihan kecil diromping. Dan tentu saya tak mau jatuh kepada tahap itu, dan saya memujikan Zahid Ibrahim yang kata, I won't name those leaders in UMNO who had done the same, drinking alcohol. I'm not like UMNO. I'm a human being, so I think it is better for me not to retaliate. I know that some of my friends there were urbanizers, went to casino and other stuff that other rich people would do, but I don't name any of them because I have more pedigree than them, and my friends in the cabinet wouldn't have to worry about that. Itulah, kita ada standard, perlu ada standard kalau kita kata mengenai Whistleblowers Protection Bill. Kenapa ini boleh berlaku? Dan kita perlu menjatuhkan begitu tahap, begitu rendah dalam penilaian kecil di Ulu Selangor. Adakah ini jatuh? Dan kalau kita mengikut baca section 6 2B, bahawa kita boleh siasat, although the improper conduct has occurred before the commencement of this act. Ini berarti apa? Semua minuman kalau ada minum, menteri-menteri ada minum, Perdana Menteri ada minum, kita boleh siasat. Maukah kita buat begitu? Dan kita harap bahawa sekurang-kurangnya, kenapa sifat seorang yang ada minum social minum sebagai kaki betul, ini adalah satu insult kepada majoriti orang India, orang Cina, orang Cina. Tak payahlah. Dan sebab itu Iban, Kadazan, orang Cina, orang India, mereka
ada yang minum, bukan jadi kaki botol. Mereka responsible. Dan kita tak mau jatuh kepada tahap itu. Kerana tak mau semacam Dr. saya kata high standards. Dan di sini kita di DAP kita mengarahkan sebagai contohnya bahawa kempen kita kempen kita di Ulu Selangor, kita tak mau sebut tek coselek. Oleh kerana kita harap adalah high standard dalam politik kita. Kita ada pilihan kecil, kita ada election untuk jaga kepentingan negara. Ibu Timur seakan-akan assassination yang berlaku dalam Ulu Selangor dianjurkan oleh Barisan Nasional yang begitu nampaknya begitu desperate sehingga takut adalah perlu hipokrisi dan intolerance semacam ini. Apa itu improper conduct? Adakah lompat parti improper conduct? Akan kita sebut tindakan yang tidak sewajarnya. Tapi hari ini kata jadi datuk jadi kata datuk kata. Apa ini? Ada ikut tindakan tidak wajar. Dan saya harap bahawa inilah kita dapat penjelasan daripada yang berhormat menteri. Kita ada ketua justice, ketua hakim negara. Apa berlaku? Ada dalam suruh khabar. Tipu authorities, pihak yang berkenaan, pakar sertifikat kahwin kepada isteri yang pertama sekarang menjadi Chief Justice. Adakah itu akan disiasat? Tindakan yang tak sewajarnya. Dan ini saya harap bahawa saya sebenarnya ada banyak perkara yang kita perlu untuk bincang. Kita kalau mau whistle protection bill menjadikan satu ciri utama untuk membentras rasuah, kita perlu satu perbahasan yang mendalam, bukan tergesa-gesa. Tidak ada masa untuk bincang. Saya harap bahawa kita sekurang-kurangnya kita ada sedikit masa. Sebagai contohnya, semua ini boleh disiasat oleh kerana adalah peruntukan supaya boleh siasat sebelum akta ini memula. Tapi saya harap bahawa akhirnya mengenai perkara ini Ulu Selangor have a clean contest. Kita mengarahkan clean contest, jangan menggunakan character assassination. Dan ada banyak skandal-skandal yang kita perlu tinjau. Kenapa? Apa yang berlaku? PKFZ skandal. Sebagai PKFZ skandal, kenapa sampai sekarang ACA gagal untuk ambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang terlibat. Semalam SAN, XPKA, Port Klang Authority Directors of the Hook. Kenapa of the Hook? Apabila ada janji bahawa tindakan tegas akan diambil bukan sahaja terhadap 4 orang yang sekarang didakwa ke mahkamah, tetapi pun orang ikan you termasuk menteri-menteri pengangkutan. Amalan yang luar biasa semacam kenapa Ketua Setiausaha gagal untuk menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Kabinet Julai 2007 untuk ambil segala tindakan yang perlu terhadap mereka yang bertanggungjawab menyebabkan skandal PKFZ, 12.5 bilion ringgit skandal PKFZ, termasuk 2 menteri pengangkutan dahulu, Lin Yong Sik dan Chong Kon Choi. Oleh kerana 4 letters of support yang dikeluarkan yang tak sah. Dan pegawai-pegawai yang terlibat sampai sekarang, pegawai Transport Ministry, siapa dibawa ke mahkamah atau tindakan tak tertutup diambil. Ada ditanya apabila yang berhormat Menteri Padang Rengas ada di sini, yang berhormat daripada Padang Rengas di sini, mengenai perkembangan terkini Port Klang Free Zone Scandal. Sama ada arahan akan dikeluarkan oleh kerajaan untuk berhentikan pembayaran 700 juta ringgit payback kepada Kuala Dimensi Sdn Bhd turnkey kontraktor untuk PKFZ. Kenapa sampai tidak ada apa maklumat yang bolehkah maklumat diberi kepada pihak yang berkenaan supaya tindakan diambil? Atau Big Fish kita ada dan di sini sama tanya mengenai peruntukan ini. A disclosure made in relation to a member of parliament or state legislative assembly shall not amount to a breach of privilege. Bahawa tindakan maklumat terhadap MPSA. Kenapa tak sebut menteri-menteri? Kenapa tak sebut ketua menteri besar? Adakah mereka dikecualikan
dikecualikan. Kita tak tahu bahawa ada penyalahgunaan kuasa yang begitu berbahaya di seluruh negara. Macam di Sabah, sebagai contoh, ini dalam Sunday Star February 2001. Ask dengan izin, ask politicians and journalists about the rotation system, and they will jokingly say 1 cm took the hills, 1 cm took the hills, one gave away the sea, one signed off the valleys, another bet on watery deals. Sekarang ada vacuum cleaner. Sekarang ada satu vacuum cleaner yang besar di Sabah.